ada seorang anak muda ni, dia bertindak, dia pukul warga emas. Dia pergi pukul warga emas pakcik tu atas jalan raya, mangsa memandu bersama dengan isteri serta cucu untuk nak pergi ke Putrajaya. Dalam sedang nak belok ke kanan menghala ke Alam Avenue section. Kalau ada orang hubungan dia dengan Allah saja baik, hubungan dengan Allah saja elok, tapi hubungan dia sesama manusia ada masalah, juga nanti hujungnya akan ada masalah. Ada masalah. Sebab itu di zaman Nabi SAW bukan tak ada. Ada wanita yang dia ini solatnya, puasanya, sedekahnya bagus. Akan tetapi dia ini disebutkan seorang wanita yang sering menyakitkan hati jiran dengan mulutnya. Dengan mulut dia. Bukan dia pergi pukul, bukan dia pergi hentam, bukan dia pergi pukul dengan helmet ke apa. Tak. Mulut dia saja sering menyakiti hati-hati jiran. Maka apa respon Nabi SAW terhadap laporan daripada sahabat Nabi? Apa kata Nabi? Hiya finnar. Perempuan tersebut di neraka. Perempuan tersebut di neraka. Hanya kerana apa? Hanya kerana mulut dia yang menyakitkan hati jiran. Seolah-olah dia punya solat dia, sedekah dia, puasa dia tak dipandang. Seolah-olah solat dia, puasa dia, sedekah dia tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya kerana hubungan buruk dia terhadap sesama jiran atau sesama manusia. Pasal ada orang kadang dia beranggapan, dia kata, alah, hubungan kita dengan manusia ni bukan boleh bawa ke mana pun. Kan? Yang penting kena jaga hubungan dengan Allah. Salah. Siapa cakap macam tu, saya sebut sekali lagi, salah. Hubungan kita dengan manusia juga, ianya ada kesan kelak di hari akhirat. Dalam sebuah hadis yang mana baginda Nabi SAW, Nabi ada menceritakan berkaitan tentang ada golongan yang dia ini sudah layak dan sepatutnya dah masuk dah ke dalam syurga. Akan tetapi dia ni duk sibuk lagi, entah apa dia sibuk, kita tak tahu. Maknanya kalau awak tu dah layak masuk syurga, dah pergi masuklah syurga. Yang duk sibuk ke hulu ke hilir apa lagi? Ni duk sibuk lagi. Nabi SAW bersabda, "Fawalladhi nafsi biyadihi ma minkum min ahadin bi asyadda munashadatan lillah fi istiqsa'il haqqi minal mu'minin lillahi yawmal qiyamah li ikhwanihimul ladhina finnar." Nabi SAW bersabda, demi jiwaku di tangan Allah, tidak ada manusia ataupun tidak ada di kalangan manusia ni nanti kelak, melainkan di akhirat nanti ada manusia yang beriman bersungguh-sungguh dia mohon pada Allah untuk memperjuangkan hak saudara-saudara mereka yang sedang diazab atau yang sedang berada di dalam neraka akhirat nanti. Maknanya dia ni pergilah masuk dalam syurga, kan? Dah berpeluang masuk dalam syurga, dah direzekikan masuk dalam syurga, apa lagi mau sibuk-sibuk? Dia sibuk menguruskan atau sibuk mempertahankan hak saudara-saudaranya yang ketika itu sudah pun berada di neraka. Apa yang mereka ni buat? Mereka ini minta pada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga para malaikat, yaquluna rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna ma'ana wa yuhajjuna ma'ana. Dia minta pada Allah Ta'ala supaya tolong keluarkan, minta supaya perkenankan agar mereka yang berada dalam neraka itu dikeluarkan, diselamatkan. Siap dia sebut lagi, dia bagi, orang panggil apa? Allahumma salli ala Muhammad. Bagi bukti lagi, buktilah, pembuktian lagi. Dia kata apa? Mereka itu adalah golongan yang semayang dengan kami. Mereka itu juga adalah golongan yang sama-sama puasa dengan kami. Juga mereka itu adalah golongan yang buat haji sama-sama dengan kami. Tak cukup lagi ke? Maknanya dia bagi tahu semua penyaksian mereka bahawa itulah orang hak semayang dengan kami, dia orang tu jugalah puasa dengan kami, haji dengan kami. Jadi tolonglah selamatkan mereka itu.
Maka Allah Subhanahu wa taala pun memperkenankan, akhriju man araftum, keluarkanlah siapa-siapa dalam neraka itu yang kamu kenal. Keluarkanlah mereka yang kamu kenal dari dalam neraka itu dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat kan? Itulah dia, tu saya kata di awal tadi ni, hubungan kita sesama manusia, bagusnya hubungan kita sama manusia ni nanti akan ada kesan kelak di hari akhirat. Siapa kata kalau saya baik dengan syekh ke, ulama ke, orang soleh mana-mana, orang beriman ke, di kalangan jiran ke, kenalan ke apa, akan ada efek ke di akhirat nanti? Ada. Mereka tu juga nanti akan memperjuangkan hak siapa-siapa di kalangan kita, di kalangan kenalan mereka nanti. Dia orang tu akan tolong. Itu kita sebut juga, selain daripada para malaikat, Nabi, Quran yang boleh bagi syafaat, orang beriman sesama orang beriman pun dia boleh bagi syafaat satu sama lain. Ya Allah, bertuahnya siapa di kalangan kita rajin berbuat baik sesama jiran, rajin berbuat baik sesama sanak saudara, rajin berbuat baik dengan pak saudara, pak menakan ya, dengan sepupu, sepapak, anak-anak buah, anak menakan, anak cucu. Berbuat baik, Allah bertuahnya orang macam ni kelak dia akan dijamin atau dia akan diperjuangkan hak dia kelak di hari akhirat kalau ia menjadi di kalangan orang ahli neraka. Na'udzubillah min zalik. Cuma persoalannya sekarang ni timbul satu isu. Saya ingat tuan-tuan pun ada dalam 2-3 hari ni duk terbaca isu berkaitan tentang ada seorang anak muda ni, dia bertindak, dia pukul warga emas. Dia pergi pukul warga emas pakcik tu atas jalan raya, yang mana kalau tengokkan dari sudut beritanya itu melaporkan bahawa dalam kejadian tu dipahamkan mangsa memandu bersama dengan isteri serta cucu untuk nak pergi ke Putrajaya. Dalam sedang nak belok ke kanan menghala ke Alam Avenue Seksyen 16, suspek yang menaiki motosikal berada di sebelah kiri kereta mangsa dan menjerit dan marah pada dia. Ya, walaupun kita tak duduk dalam situasi ataupun dalam keadaan tersebut, tapi laporan berita mengkhabarkan. Dia macam ni cerita dia. Saya nak ringkaskan macam ni. Tak kira lah, tak kisahlah sama ada mungkin kadang-kadang kesilapan orang tua tu ke. Maaf ya, mungkin kalau dalam situasi yang lain, kod dia terlupa bagi signal ke, dia masuk tiba. Kadang-kadang warga emas ni kita faham sangatlah. Cara pemanduan kereta kadang-kadang kita tengok atas jalan raya, sepatutnya janganlah perlahan sangat, perlahan dia bawa. Atau kadang bila dah berumur ni kan, mata nampak tak nampak, badan tu lesu, letih, penat, kadang nak pergi ke farmasi nak beli ubat, anak cucu duduk jauh. Mari pula golongan entah mana-mana marahkan dia orang itu, bukan sekadar marah mulut saja, tarik sampai belasah, sampai pukul. Yang pukul tu pula masih lagi anak muda lagi. Ya Allah, apa nak jadi ni? Kenapa kalaupun marah sekalipun, nak menegur sekalipun, berbalas mulut tu memadai sudahlah. Kenapa sampai nak pukul, nak belasah orang? Benda-benda macam ni saya ingat tak sepatutnya berlaku di zaman, di era yang makin maju, makin moden. Yang kita ni sering diingatkan Al-Quran, hadis yang malam oleh penceramah-penceramah kita ni semua. Tapi itulah, kalau sekalipun jiwa tu tak pernah dihidangkan dengan nasihat Al-Quran dan hadis, maka jiwa tu tetap akan jauh daripada rahmat Allah. Jiwa tu cepat nak memberontak. Orang lain buat silap sikit nak mengamuk manjang, nak mengamuk, nak marah, nak pukul orang, pukul hentam orang. Saya selalu berpesanlah ya, pada diri saya dan semua sekali. Kita ni kadang nak bertindak apa-apa sekalipun, bayangkanlah orang tua tersebut macam ayah kita. Tergamak ke kita nak buat macam tu? Bayangkanlah orang tua yang mungkin kita rasa tak puas hati dengan dia tu, bayangkan dia macam mak kita, atau dia pula lebih-lebih lagi seusia dengan ibu kita pula. Tergamak ke kita nak buat macam tu? Nak marah dia, herdik dia, apatah lagi pukul, belasah dia. Tergamak ke nak buat macam tu? Kan? Dengan mak sendiri, dengan bapak sendiri sanggup nak buat macam tu. Tapi sebab dalam hati dah tak ada kasih sayang. Kasih sayang dalam hati tu makin lama makin terhakis. Makin lama makin hilang, luntur daripada jiwa masing-masing pada hari ini. Sebab itu agama mengajarkan supaya kena dihidupkan iman dalam hati kita.
Iman itu kawan dia kasih sayang. Orang ada iman, sifat dia berkasih sayang. Dia kasih sayang, sifat dia orang ada iman. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW pernah bersabda, "Man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirana falaysa minna." Kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak sayang pada anak-anak kecil antara kami dan tidak mengenal hak orang tua di antara kami, maka ia bukan dari golongan kami, kata Nabi SAW. Ingat, Nabi duk pesan dah, jangan duk buat perangai macam tu. Dengan anak muda, kita herdik, tengking, marah, jerit, jerkah sampai memalukan dia. Dengan orang tua pula, kita menganggap dia ni, pakcik ni nyanyuk ni perasaan, ku bubur, bagi sekali ya. Salah perbuatan macam tu. Dan ia lebih memalukan lagi apabila kelak nanti, satu hari nanti kalau video ini masih lagi berpanjangan, apa perasaan anak cucu keturunan bila tengok bapak dia pukul orang tua? Apa perasaan anak cucu dia kalau tengok bapak ke atuk dia ni dulu pernah hentam belasah pukul orang atas jalan raya, panas-panas tu pukul orang? Apa perasaan? Kita ni dalam Islam, kita diajar supaya hormat dan kasih terhadap orang tua ni. Apa sebab? Kenapa? Adakah ni ngada-ngada orang tua-tua nak kena hormat dia pula, habis kita siapa nak hormat? Tak. Rupanya dalam Islam kita diajarkan supaya kena menghormati, kena menyantuni, sayang pada orang tua ni. Kerana apa? Inna min ijlalillahi ikramazi syaibatil muslim. Kata Nabi SAW, sesungguhnya termasuk dari pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala itu adalah menghormati orang muslim yang sudah beruban di kepalanya. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Maknanya apa? Salah satu daripada cara kita nak mengagungkan Allah dengan menghormati orang-orang yang sudah beruban atas kepala dia. Orang yang dah berumur ni kita kena hormat, kena respect sama dia. Ini bukan arahan syok-syok kita saja. Tak, ni memang Nabi sebut lama dah. Hormat orang yang lebih tua pada kita. Apa sebab kita nak kena hormat orang lama? Sebab orang lama pernah merasa muda. Orang lama, orang tua dia pernah merasa muda. Orang muda belum tentu tua. Tu ingat. Orang tua dia pernah rasa muda. Orang muda belum tentu tua. Tunjuk act pula. Nak hentam orang, pukul bapak orang ni, apa jadi macam ni? Itu sebabnya kita diajarkan mesti hormat, mesti sayang, mesti kasih pada orang yang lebih berumur daripada kita. Sebab kita diajarkan hormat dan sayang ni, walaupun keadaan orang tua ini kita semua sedia maklum. Manusia ni mengikut takah atau tahap kehidupan dia, sampai satu masa dia akan kembali perangai macam budak-budak balik. Kan? Dalam Quran pun Allah Ta'ala ada sebut bahawa proses kejadian manusia ini, dia bermula daripada lemah. Baby lemah kan, serba-serbi semua kena dihidang, nak pergi mana kena dukung, mandi kena dimandikan, pakai diaper, lampin pun kena dipakaikan, makan disuapkan, kan lemah. Kemudian sampai satu tahap dia akan kuat, segalanya dia boleh buat sendiri. Naik kereta dia drive sendiri, naik motor dia bawa sendiri, berasa nak makan apa dia masak sendiri, semua boleh buat sendiri. Tapi sampai satu tahap orang tua ini dia akan kembali semula macam budak-budak, macam bayi. Dia macam baby balik. Makan pun bubur, gigi pun gugur, uban pun berterabur, tunggu hari masuk kubur. Dia macam budak-budak balik. Kadang-kadang dia lupa, dia ingat-ingat lupa, suka tanya soalan yang sama. Orang tua kan macam tu sifat dia. Dan kita pula sebagai generasi yang masih muda ni, kena ada rasa sayang. Sayang generasi orang lama ini. Kalau tidak kerana mereka, izin Allah, mereka ni dululah yang berjuang mempertahankan keamanan tanah air negara kita. Kerana mereka lah orang-orang veteran-veteran ni jugalah kita berasa nikmat keamanan, kemerdekaan pada hari ini. Sebab itu kena sayang pada orang tua-tua. Ini arahan Allah dan Rasul.
Jadi saya pesan pada diri saya dan kita semua, walau kita rasa tak puas hati, walau kita rasa marah, walau kita rasa geram macam mana pun sekalipun dalam hati kita, jangan sesekali bertindak ganas, bertindak memalukan, bertindak kasar, atau lebih teruk lagi buat perkara-perkara yang boleh sampai menyebabkan orang tu jadi sakit, orang tua tu jadi sakit semua, hanya kerana perbuatan kita. Lagi-lagi mulut pun kena jaga. Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal bazi. Nabi sebut bukanlah orang beriman jenis suka mencela, melaknat, buruk perangai, mencarut, mulut kotor. Lagi-lagi kata-kata tu dihamburkan pada siapa pula? Ingat, kalau dia orang tua kita, di kalangan pak saudara kita, kita sendiri tak sanggup buat macam tu. Jadi ingat, oleh kerana itu jangan dibuat pada orang lain. Lambang keimanan seseorang, dia ada rasa sayang. Lambang keimanan seseorang, dia ada perasaan kasih belas dalam hati dia.